Memang ni kalau Instagram. Abang tekan je bang. Bismillah. Oh, dah. Oh, okey. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat hujung minggu. Hari ini hari Sabtu. Saya berada di satu negeri yang jauh di utara. Saya berada di sebuah negeri bahagian utara. Saya duduk daripada Seremban, semalam bertolak sampai malam tadi dalam pukul 11 malam di sebuah negeri di kawasan utara, di sebuah daerah. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ada sebab utama yang menyebabkan saya menempuh perjalanan hampir 8 jam untuk bertemu dengan sebuah keluarga ini. Masya Allah. Namun saya tak mampu, ataupun sebenarnya saya tak boleh nak bercerita dengan lebih jelas apa yang dilalui oleh keluarga ini, kerana ia sangat mendukacitakan, dia sangat menyedihkan, dan ia adalah satu keadaan yang di luar kemampuan kita. Macam mana saya nak masukkan dia? Anda mungkin pernah dengar kisah-kisah yang dahsyat apa yang berlaku kepada anak kecil, kepada sebuah keluarga, dan pelbagai kisah-kisah itu, pelbagai ujian itu berlaku kepada keluarga ni. Melalui aktivis kita di negeri ni. Kemudian Masya Allah, dan aktivis ni adik saya sendiri, jadi ia adalah satu kisah yang selalu diupdate kepada saya. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, nanti kita akan bercakap sikit. Sekarang mereka sedang tinggal di, kalau boleh nampak di belakang ni adalah dia seperti satu ruang store di belakang sebuah kedai yang dimiliki oleh non-Muslim. Ini kedai barang basah. Jadi kedai ni ialah macam jual ayam, macam tu semua kan. Jadi ada waktunya dia akan basuh, kedai tu berbau dengan ada bau ikan, bau ayam. Air tu akan mengalir ke tempat mereka tidur. Saya dah masuk ke dalam tadi. Ia bukanlah sebuah tempat tinggal sebenarnya, dalam keadaan yang sangat uzur, dalam keadaan yang berbau busuk dan sebagainya, dan mereka tinggal di sini dengan satu sewa yang lebih kurang 350. Kemudian anak dan menantunya pun bekerja, tetapi tidak diberi gaji yang setimpal. Kerja sebulan dalam 300, kerja pagi sampai malam, tapi lebih kurang dalam 300 saja gaji diberikan. Ia sangat sebenarnya satu kezaliman lah kan. Kemudian Allahu Akbar, saya pun subhanallah, alhamdulillah tuan-puan sekalian, sejauh ini saya datang bukan untuk sebuah keluarga saja. Sebenarnya kami dah himpun beberapa kes untuk kami turun bila melibatkan tempat yang jauh, dan hajat kami tu nak buat perkara yang besar lah untuk keluarga ni. Ini rezeki mereka, orang-orang baik Masya Allah yang telah menempuh ujian bertahun-tahun. Okey, jadi saya nak jemput kepada wanita yang sangat berat diuji ni. Mungkin tuan-puan bila boleh mendengar sedikit cerita, itu sedikit, kita pun tak minta diceritakan semua sebab untuk menjaga aib, menjaga rahsia dan sebagainya, tapi memberikan kepada kita gambaran hakikat kehidupan, ramainya kehidupan yang susah, yang menderita di kalangan masyarakat kita, umat Islam kita. Okey, subhanallah. Okey, Kak Ita. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak Ita boleh dekatkan sikit. Tak apa, Kak Ita jangan takut. Kan Kak Ita cakap, Masya Allah. Saya panggil Kak Ita ya. Okey. Mungkin Kak Ita boleh cerita sikit. Bahagian yang perlu dijaga aib, ditutup cerita tu Kak Ita tak perlu cerita. Cuma mungkin Kak Ita boleh ceritakan sikit. Okey. Kak Ita latar belakang lah kehidupan Kak Ita dan anak-anak. Okey. Saya ibu tunggal, anak 5. Anak 5. 2 orang dah berkahwin, tinggal 3 orang lah. Ya. Lepas tu yang sulung duduk dengan saya. Ya, duduk dengan Kak Ita. Jadi menantu seorang. yang kerja. Menantu dengan anak asalnya memang kerja pasar borong tu, sebab tu kami boleh tinggal kat sini lah. Ya. Lepas tu dengan masalah kesihatan, kerana pendapatan agak menantu, lepas tu saya pun ambil tempahan sikit-sikit macam tu lah. Ya. Yelah, menantu pun dalam gaji lebih kurang 300 baki setiap bulan. Tolak ni. Tapi dia tak bagi detail lah. Dia tak bagi detail macam cuma dia bagi 300 gaji. Dia cakap tolak ini. Jadi dah anak kan kerja juga. Sama juga. Hari tu last yang last berhenti hari tu dapat 300. Yelah, untuk hidup 1 bulan kan. Tolak makan. Lepas lagi keperluan ada buang dah empedu dah buang. Darah tinggi. Asma. Apa tu? Ada kecil manis. Kecil manis. Ya Allah, macam-macam Kak Ita. Darah tinggi, asma, batu karang, kecil manis. Last keluar ICU tu, lepas operate tu darah putih terlebih daripada darah merah. Oh, pernah duduk ICU. ICU bulan 6 tu lah. Sejak bila Kak Ita sakit? Memang kena penyakit start umur 17. Oh, daripada muda. Umur start kena asma, lepas tu satu. Daripada muda. Maksudnya mungkin bukan faktor makanan tapi gangguan sistem badan. Mungkin lah. Sebab arwah ayah pun orang kata apa, keturunan pun ada juga. Sebab arwah ayah pun ke buah pinggang. Lepas tu lepas buah empedu tu dia macam kalau kata salah makan ke apa, dia perut macam orang mengadu. Ya, faham. Dia terbatas lah nak bangkit bangun. Dia cepat letih. Okey. Subhanallah, tuan-puan sekalian, sebenarnya itu hanya berapa persen cerita Kak Ita. Yang saya tahu lebih dahsyat lagi apa yang berlaku kepada Kak Ita seorang ibu dan apa yang berlaku kepada anak-anak mereka. Masya Allah. Apa yang berlaku kepada anak-anak mereka, dan sekarang anak bongsu nama Haikal kan. Tak dapat ke sekolah kerana kesempitan hidup, kemiskinan. Jadi niat kami hari ni Kak Ita pernah dihalau keluar selai sepinggan, apa yang diusahakan semua hilang. Kemudian berpindah-pindah di situ di sini. Kemudian usaha untuk hidup berdikari. Lepas tu anak bongsu sekarang namanya Haikal, hari tu sekolah sebelum tahfiz. Lepas tu tak mampu untuk bayar apa semua. Pergi ambil. Dan sementara tu umur dia berapa sekarang? 14. Okey, sementara tu memang Haikal pun bekerja lah untuk cari rezeki keluarga kan. Jadi boleh panggil Haikal jap. Haikal, sini jap. Okey, boleh bagi kat Haikal. Assalamualaikum. Salam. Nama penuh apa? Ahmad Nasrul Haikal. Ahmad Nasrul Haikal. Okey, Haikal minat nak sekolah. Lepas tu Haikal boleh nak masuk sekolah mana? Masuk sekolah menengah. Sekolah menengah biasa kan, nak masuk tahfiz balik? Sekolah menengah. Sekolah menengah biasa. Haikal cita-cita nak jadi apa? Jadi bomba. Nak jadi bomba. InsyaAllah Haikal. Haikal jadi bomba. Haikal, tengok Ustazah. Bila Haikal Haikal daripada kecil tengok mak macam mana susah kan, pindah sana pindah sini. Lepas tu apa yang berlaku dalam keluarga Haikal tahu cerita dia. Ustazah tak nak pun Haikal cerita. Cuma Haikal sendiri kan, bila dah daripada kecil ujian demi ujian susah, lepas tu akhirnya kena berhenti belajar, apa Haikal rasa? Tak apa lah. Dah tahu kata susah nak buat macam mana, kena agak pindah macam mana kan. Ya. Belajar tu tak apa lah. Jadi kita doang keluarga lah. Janji doang keluarga. Okey, lepas tu yelah, macam mana Haikal sendiri boleh kuat hadapi macam-macam ujian. Lepas tu kerja apa sekarang ni? Potong ayam ke apa? Dah tolong duduk kat cashier, duduk bagi buku-buku. Okey. Jadi bila
tak boleh nak pergi sekolah kan sebab susah. Haikal rasa macam mana? Sedih tau. Sedih lah. Tengok kawan kita semua Tengok kawan mu duk balik sekolah seronok lah. Duk cerita pasal sebenarnya guru kelas apa seronok lah tengok lah. Kami teringin kan nak sekolah sebab kami dulu minat sukan. Oh, aktif sukan kat sekolah. Okey, insya-Allah selepas ini hajat kami ialah kami akan bawa Haikal, lepas tu kita akan cuba daftarkan sekolah dengan segera. Lepas ni juga kita akan uruskan untuk Haikal cari baju sekolah, kelengkapan sekolah. Lepas tu kita berhajat juga untuk carikan motor sebab mereka memang tak ada kenderaan. Sebenarnya Kak Ita memang perlukan rawatan hospital tapi lama stop. Lepas tu pernah ICU apa semua sebab memang tak ada kewangan, tak ada kenderaan, tak ada apa-apa. Sebenarnya memang tragis lagi cerita. Anak pertama tragis ceritanya, anak kedua pun tragis. Anak kedua masih dalam proses rawatan. Ada cerita kenapa anak kedua tu menjadi macam kemurungan, sakit, ada satu trauma yang sangat dahsyat berlaku. Anak pertama pun trauma dahsyat. Dia mimpi sebelum tu. Ya, dia mimpi macam mana? Dia mimpi lepas tu dia jadi macam tu. Dia jadi macam tu, bukan dia tak cakap tapi dia macam ingat, dia kata kenapalah nak jaga mama, dia cakap macam benda. Ya, benda tu. Okey. Lepas tu yang kedua memang ada trauma yang dahsyat sampai anak tu memang sakit. Lepas tu anak ketiga ya dah nikah. Lepas tu yang keempat, anak ni menghilangkan diri sebab tak tahan nak hidup susah. Yang tu kadang boleh diumui, kadang tak. Yang perempuan tak tahu pergi mana, tak nak balik rumah. Sebenarnya kan Dek, kalau kamu tengok apa dan kamu tahu ini mak, ini keluarga kamu, Ustazah harap sangat kamu balik sebab mak kamu memang rindu, mak kamu memang bimbang. InsyaAllah kita akan bantu cari rumah yang lebih baik dan kita akan bantu kalau kamu nak belajar. Kita akan bantu supaya mak kamu boleh mula balik kerja-kerja dulu sebab mak kamu sebelum ini buat frozen buat kari pap apa. Sebab saya tahu Kak Ita ni kuat berusaha, memang kuat berniaga, cuba macam-macam. Jadi kepada anak Kak Ita yang keempat, pulanglah, baliklah. Mak kamu risau, bimbang. Dah lama apa bulan tak balik? Start bulan 12. Start bulan 12 tak balik. Ya, kita faham ramai remaja hari ni lari daripada rumah antaranya sebab tak tahan hidup susah. Tak boleh nak Yelah. Dia nak apa yang orang ada sekarang, dia nak ikut kawan. Bukan faktor ikut kawan tu satu, tapi antara lain juga sebab tekanan lah. Kan dia pun nak hidup macam biasa. Dah lama hidup susah begitu begini. Allahu Akbar. Lepas tu anak kelima Haikal lah, kita akan sekarang ni yang lelaki 2 orang. Lelaki 2. Dengan yang kedua tu. Yang 2. Okey, subhanallah. Haikal, apa harapan Haikal untuk keluarga Haikal? Jadi orang berjaya. Orang berjaya lagi? Nak sarah keluarga apa. Sarah keluarga, jaga mak, jaga kakak kan, apa kan. Subhanallah. Okey, Siti Khadijah meh. Okey meh, Siti. Okey, boleh pegang ni sekejap. Okey. Buka sekejap Siti. Okey, Siti Khadijah ni adik kandung saya. Adik nombor berapa Siti? Nombor 7. Nombor 7. Betul lah Siti. Nombor 7 lah dah anak beradik. Siti nombor 7. Okey. Saya ada beradik 10 orang. Ni adik saya, anak nombor 7 lah. Adik saya nombor 5. Tak apalah tu. Betul. Okey. Subhanallah. Jadi Siti ni juga adalah aktivis sahabat Amal Care. Wakil kami di sini dan memang banyak kes yang Siti handle. Subhanallah. Puan-puan sekalian, sahabat Amal Care dah puluh ribu, dah sebenarnya ratus ribu dah. Kes kita bergerak selalu dan bukan semua kes lah saya akan turun untuk buat liputan berkongsi. Subhanallah. Dan mungkin Siti boleh cerita sikit. Maksudnya aktiviti di sini Kak Ita ni salah seorang. Mungkin ada kisah inspirasi pasal apa Kak Lia. Okey, Siti cakap. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Antara yang telah kami buatlah untuk SAC bahagian Kedah ni ialah antaranya kisah Kak Ita tadi, tapi saya kongsikan satu lagi kisah, itu tentang Kak Alia. Okay, Kak Alia ni dia di Kedah juga. Dia bekerja sebagai pembantu kantin. Okay. Dia menumpang di kebun getah. Okay, dan suaminya juga pernah aksiden. Jadi memang tak mampu untuk bekerja macam orang lain. Lepas tu mereka ni hidup memang dari segi kewangan memang, yelah kan, bila dah
PKP. Punca kewangan tu PKP lagi memang sangat-sangat terganggu. Okey, Kak Alia ni dapat sumbangan daripada pinjaman daripada SSC, peti sejuk beku. Okey, jadi dia buat bisnes melalui peti sejuk beku tu lah. Okey, dan Kak Alia ni yang bagusnya dia, walaupun ada kesusahan dia tu, dia sentiasa memberi infak. Okey. Subhanallah. Yang tu yang saya terharu bila adik saya ni adik saya ya, muka sama tak? Okey, Siti Khadijah nama dia, Siti Khadijah. Dia seorang guru. Siti cikgu ngajar apa? Pendidikan Islam. Oh, subhanallah, hebat Siti. Ustazah Siti lah ni. Ya, Okey, Ustazah Siti cerita Kak Alia ni dia memang pinjam dengan kita sahabat Amal Camp melalui tabung usahawan. Kita memang ada buat tabung usahawan. Kita bukan tak bantu, kita bantu bagi sponsor semua barang gini-gini, tapi ada kos-kos lain yang kita buat macam tabung usahawan sebab dia nak memerlukan lebih lagi. Jadi bayangkan ya, Puan Alia ni, Kak Alia ni, subhanallah, kalau sempat memang nak jumpa lah. Okey, dalam dia bayar setiap bulan 100 ke SSC. Betul. Dan waktu yang sama dia infak juga ke sahabat Amal Care 100. Kalau ikutkan hutang dia tu dah lama dah lah selesai. Tapi itulah cara dia. Kalau dia susah dengan anak, dengan pekerjaan dia apa semua, setiap bulan dia konsisten bagi kita 100 dan konsisten pula bagi infak 100 bersama dengan bayaran ansuran. Allahu Akbar, sangat hebat. Dia memberi bukan sebab dia kaya, tetapi kerana jiwanya, hatinya yang kaya. Subhanallah. Dan kita memang bagi tahu bila dengar cerita daripada Siti tu, kata Siti tak payah yang baki tu kira dah lansai lah berapa pun. Alhamdulillah. Masya-Allah. Okey. Nanti insya-Allah disampaikan pada Kak Alia tu. Mesti dia sangat gembira dan dia memang peminat nombor 1 Kak Amal lah. Itu pun terkejut dengan Ustazah kata yang baki tu. Ya. Sebab sebelum nikah memang kita kira baki tu, kita sebenarnya nak tengok usaha ikhtiar tu kan. Masya-Allah. Utamakan sebab hutang kan memang tak. Ya. Dan tak apa, kita macam ni, kadang kita buat tabung usahawan tu, yang lain kita dah bantu, kita dah bagi banyak. Cuma kita nak tengok usaha tu kan. Bila nampak dah ada usaha, lepas tu memang kita, kadang dia orang bayar 1-2 bulan, okey, kira lansai lah. Ada lagi baki. Lepas tu Siti berkata, dia kata Ustazah dah halalkan, ya Allah. Sebab Siti pun cerita dekat Kak Asma yang kata Kak Ali, Kak Ita ni bayar konsisten. Lepas tu tak berhenti promote. Okey, jual Odin Cik Yana. Lepas tu buat juga makanan frozen. Lepas tu tempahan makanan bihun, mi dan sebagainya. Dari Kulim. Siti, pengalaman Siti lagi. Maksudnya menguruskan asnaf-asnaf ni. Okey, baik. Saya kongsi satu lagi cerita. Okey, yang ni nama dia Kak Ida. Dia walaupun dia perempuan, tapi dia kerja dia menjual ikan. Barang-barang basah dari rumah ke rumah, membawa tong yang besar daripada kota Kuala Muda. Kalau tahu kota Kuala Muda tu ke sini tu dalam masa hampir sejam, melalui jalan-jalan yang sangat berliku lah kita katakan. Jalan yang sunyi, dan seorang perempuan angkat tong yang besar, menjual, bawa ke rumah, itulah kerja dia. Okey, umur dia juga sebaya dengan Kak Asma, tak silap saya lah. 38. 39, lupa sama dengan saya muda. Muda lah. Okey. Sama Kak Ha. Sama dengan Kak Ha Najhah, okey, kakak sulung. Dia anak berapa orang? Dia anak dia seorang. Dia ibu tunggal. Dia baru sahaja memegang title pula. Okey, baru saja ibu tunggal. Menjadi ibu tunggal. Okey. Apa suami dia? Suami dia baru sahaja meninggal. Oh, meninggal. Kerana sakit jantung. Balu lah. Ya, balu. Okey, subhanallah. Ya, macam-macam lah kan. Ikhtiar, masya-Allah. Jadi dia buat usahawan ni juga. Saya bila saya tengok kerajinan dia tu dalam usaha dia, nak menampung kehidupan dia harian tu dengan menjualan dia tu rumah ke rumah. Cuba bayangkan seorang perempuan daripada awal pagi keluar sampai ke malam, kadang-kadang dalam hujan lebat pun dia sanggup redah. Okey, saya tengok usaha dia tu, jadi saya pun offer dekat dia, kata okey, NGO Ustazah Asma Harun ada buat pinjaman usahawan ni. Okey, jadi dia pun alhamdulillah dia cuba buat kandang lembu, sebab dia cuba buat inilah, selain pada ikan tu dia cuba nak ternak lembu lah. Okey. Subhanallah. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, selain daripada tak masuk semua pun tak apa. Okey. Selain kita sebenarnya macam hari ni, insya-Allah kita akan cari motor.
mana yang ikut kemampuan. Kemudian kita memang dah carikan rumah sewa. Kita sebenarnya Siti dah cari banyak, dah berapa minggu ni dah lebih cari. 20 buah rumah dah Lebih 20 sebenarnya. buah rumah sebab agak susah juga nak cari rumah sewa sekitar Kulim ni. Sebutlah kan Kulim sebab adik dah sebut tadi. Kita nak turun ni, kita dah hello YB, kita dah hello dah pihak berwajib. Maksudnya kita masuk kawasan minta izin, dan sebenarnya semuanya kita saling membantu, kita saling kerjasama. Bukannya kita nak masuk kawasan orang dan sebagainya kan. Jadi berhenti, kita janganlah sebut kenapa tak dibantu, kenapa mana badan tu, mana pihak-pihak berwajib. Tak, kita bukan waktunya nak menunding jari. Jari tu sebenarnya menunding pada diri kita. Bila kita sampai satu berita orang susah, apa yang perlu kita buat. Jadi insya-Allah Haikal kejap lagi kita bawa Haikal mandi bersih-bersih, kita bawa terus. Ustazah kalau boleh nak terus belilah apa-apa keperluan. Lepas tu besok kan sekolah sini kan. Ahad. Betul-betul Ahad sekolah. Ahad sekolah kan. Jadi Haikal tingkatan 2 sekarang ni online ke dah masuk belum? Masuk kan. Tingkatan 2 Belum lagi kan. Bulan depan lah saya. April Kan. Tak apalah, kita settle apa yang Sekarang ni patut. online lagi. Sekarang ni Ya, online PDPR lagi. Tapi boleh daftar dah lah. Nanti kita minta Ustazah Siti tolong uruskan pendaftaran di sekolah terdekat. Maksudnya biar dia masuk dah lah, belajar online apa semua. Jadi kemudian kita tengoklah apa. Lepas tu yang kita sebut pinjaman tu, mungkin orang dengar, Ustazah bagi pinjam orang susah. Tak, itu adalah untuk Esra yang lain supaya mereka ni ada rasa tanggungjawab. Sebab kita dah sebelum ni bagi percuma je untuk bisnes. Tapi akhirnya bisnes pun tak jalan, duit pun tak tahu mana. Sebab kita nak memantau. Maksudnya kita sahabat Malkia, kita bagi joran juga. Joran bukannya kita bagi je kewangan, tapi kita nak mereka ikhtiar usaha untuk keluar daripada belenggu kemiskinan. Masya-Allah. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, satu kisah saya nak cerita melalui ada kes adik saya, ada sebuah keluarga, insya-Allah saya pun akan jumpa bagaimana kisahnya. Seorang suami dia, bekas suamilah, dah pun di dalam penjara kerana perbuatan jenayahnya terhadap anak sendiri. Ini sangat menyedihkan. Kan, perbuatan jenayah terhadap anak sendiri, anak dizalimi, diperkosa, kemudian ada anak yang dijerut, nak dibunuh, kemudian macam-macam lah kisahnya. Lepas tu Allahu Akbar. Ini kisah yang lagi complicated, dan insya-Allah saya pun akan jumpa dengan keluarga ni. Dan sekarang isterinya jadi ibu tunggal, dan pendek cerita pernah berkahwin kali kedua. Lepas tu suami yang kedua pun zalim, halau anak beranak, jadi duit-duit barang-barang dia yang sama ni dia kumpul, dia ikhlas keluar selai sepinggan. Masya-Allah, Allahu Akbar. Maksudnya tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita tak terfikir dengan akal kita kan. Kisah-kisah masyarakat macam dalam drama, macam drama TV yang kita lihat, tapi ia betul-betul berlaku. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, saya nak ucap terima kasih pada Kak Ita, Haikal. InsyaAllah kamu semangat jaga mak ya, kena kental. Ada hikmah apa yang Allah buat, apa yang Allah takdirkan perjalanan hidup kamu Haikal, untuk jadi manusia lebih baik. Yang paling utama kena jaga apa Haikal? Kena jaga apa? Solat. Susah macam mana, sedih macam mana, sakit macam mana, solat nombor 1. Sebab orang yang jaga solat, Allah akan jaga dia, Allah akan hantar pertolongan dia. Lambat atau cepat je. Allahu Akbar. Jadi, apa pun Haikal kena jadi imam, ajak mak makmum, solat sama, ajak kakak. Selalu, sebab Haikal pernah sekolah di Ma'had, di Tafiz. Jadi, bila masuk waktu kan, azan dulu. Lepas tu jadi imam, pimpin keluarga. Haikal ni macam ketua keluarga sekarang. Sebab abang pun tak sihat kan. Abang masih dalam rawatan. Abang tekanan maksudnya perlukan rawatan, duduk di tempat lain. Jadi walaupun Haikal baru umur 14, tapi tanggungjawab Haikal berat, umpama seperti ketua keluarga Haikal. Jadi Haikal kena ada jiwa yang besar, kena fikir jauh, kena banyak suka membaca apa. Haikal ada telefon ke? Tak ada telefon. Haikal tak ada Facebook, tak ada apa. Ada, tapi dia kongsi dengan Muhammad. Kongsi dengan ni lah. Bagus Haikal sebenarnya. Tapi maksudnya Haikal suka baca buku tak? Ya, kadang-kadang kalau tengok panggil Facebook baru baca. Ya, Haikal
Haikal boleh banyakkan membaca, lepas tu dengar ceramah apa semua kan. Jadi ilmu tu akan mengubah jiwa kita. Jadi jiwa yang besar, bersangka baik, suka berdoa dengan Allah. Jadi keajaiban tu memang berlaku. Dan Ustazah percaya kenapa Ustazah boleh sampai ke sini. Kalau kes suruh Malaysia memang banyaklah yang minta Ustazah turun tengok Ustazah, Dr. turun. Di suruh Malaysia kan minta masuk PM tak berhenti, Ustazah tolonglah turun tengok saya sekeluarga gini-gini. Tapi bukan semua yang mampu kita turun. Masya Allah. Jadi ini antara asbab Kak Ita, Haikal dan anak-anak semua kan jaga solat kan, jaga aurat, jaga batasan pergaulan, jaga rezeki, dan Allah mendengar doa-doa hamba-Nya. Masya-Allah. Terima kasih juga pada Ustazah Siti, ni adik saya, Siti Khadijah Miti Harun, saya asal Miti Harun. Sama tang hidung. Hidung Siti mancung. Memang mancung sangat. Mancung sangat. Okey, subhanallah. Alhamdulillah tu cik suami dia, Ustaz Faiz. Tunjuk sikit. Tu suami Ustazah ni, masya-Allah. Lepas tu anak-anak depa tu kat belakang tu. Mai sini kejap. Mai sini. Sambil-sambil tu kenalkan. Ni adik saya ni nikah dengan orang Kulim ni Ni. Mai sini. Masya-Allah, ni anak-anaknya. Anak saudara Cik As. Dia orang panggil saya Cik As. Cik As. Meh. Subhanallah. Okey. Assalamualaikum. 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 Okey. Nama siapa? Ainul Mardiah. Ainul Mardiah. Yang ni Pak, nama? Insyirah. Siti ambil tu. Siti tolong hulur ke anak Siti. Okey. Ainul Siti duduk situ Siti. Terplank out kan. Okey. Ainul umur berapa? Darjah 1. Darjah 1. Ni pula Darjah 5. Darjah 5. 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Ni anak saudara saya, anak buah. Mai sini. Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam kata. Jawab. Waalaikumsalam. Jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, muka yang ni memang comel, senyum. Alah. Memang lucu. Ini muka dia memang lucu sangat. Okey, nama siapa? Nama siapa? Nama bagi tahu Zubai cakap. Faiz. Zubai. Umur berapa? Membuat 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. 2 tahun. Tahun ni masuk 3 kan? Tahun ni masuk 3 tahun. Tapi baru 2 tahun. Okey, subhanallah. Zubai suka makan apa? Suka makan nasi. Suka makan nasi. Suka makan kuku tak. Oh ya. Suka makan Coco Crunch. Oh, Coco Crunch. Susu campur. Dengan susu? Susu campur. Oh, susu campur. Okey, Zubai, bila besar nak jadi apa bila besar? Jadi Atroman. Atroman. Wah, hebatlah. Memang setakat ni orang Malaysia tak ada lagi jadi Atroman. Okey, kenapa suka nak jadi Atroman? Nak jadi Atroman. Yelah, nak tolong orang. Nak jadi orang kucing. Nak tolong kucing apa semualah. Okey, Zubai. Ini siapa ni Zubai? Ni siapa? Ainul. Ini? Kakak. Ni kakak apa? Kakak apa? Kakak ya. Oh, kakak ya. Okey, subhanallah. Senyum lagi sekali Zubai. Tengok sana Zubai. Tengok sana. Senyum. Sini. Buat gitu. Buat good. Okey. Allah Zubai. Masya-Allah. Okey, Ainul, Cik As. Dia orang panggil saya Cik As. Cik As nak tanya ni Ainul ni. Ainul dah pergi sekolah ke belum? Pidah. Suka tak? Suka. Belajar apa? Tak ingat. Okey, Ainul bila besar nak jadi apa? Jadi Cikgu. Okey, apa pesanan Ainul kepada orang ramai ni yang tengok Ainul ni? Ada nak nasihat apa-apa ke pasal semayang ke? Ni dua orang ni bercakap ya Allah pasal apa-apa lah. Okey. Bagi nasihat. Selalu kemas rumah, selalu semayang. Ngaji. Mak ni tak banyak suka bebel tak?
Tak. Tak, mak tak suka boy band. Cerita lah mak baik cerita. Mak baik. Alah, lah. Mak rajin kan? Mak rajin kemas rumah. Ya. Rajin masak juga kan? Masak I know macam mana. Mak masak sedap. Ya, mak masak sedap. Cakap. Mak masak ayam pari. Ayam pari. Ayam papri. Ayam paperi. Subhanallah. Selalu buat cuci. Okey. Apa ni? Siapa dah ni? Ya. Selalu Insyirah nak jadi apa bila besar? Ya nak jadi doktor. Oh, doktor. Okey, subhanallah. Tadi kan dua anak saudara saya ni bila pergi kat rumah depa ni kan, dia cakap, Cik As ada di mana-mana, dia cakap. Memang lucu ni, diorang ni dia bercakap. Dia kata Cik As ada dalam TV, Cik As ada dalam telefon, mana-mana ada Cik As. Lepas tu kan, diorang ni cakap, macam mana tadi? Yah tanya Cik As. Yah kata macam mana Yah fikir Cik As, macam mana Cik As boleh masuk telefon tu, macam mana? Cik As rakam. Tak, sebelum rakam tu. Jadi hantu. Yang tu. Ya fikir ya jadi hantu, lepas tu yang masuk ya jadi orang balik. Macam tu. Ya Allah. Apa ni Insyirah cakap dekat saya. Ya fikir Cik As jadi orang, Cik As orang, lepas tu bila nak masuk dalam telefon Cik As jadi hantu. Bila nak masuk TV tu Cik As jadi hantu, lepas tu Cik As masuk TV. Lepas dah selesai masuk TV, Cik As keluar balik jadi orang balik. Itulah fikiran kanak-kanak kan. Dia duduk fikir macam mana Cik As boleh masuk dalam telefon tu. Nanti kan Insyirah akan tengok, Insyirah pun ada dalam telefon. Tak perlu jadi hantu, memang rakam je. Lepas tu si kakak ni pun cakap, nak jadi doktor kenapa? Sebab yang nak jadi doktor. Sebab yang nak jadi doktor. Yang seronok jadi doktor. Sebab apa seronok? Sebab nak cucu orang ya? Sebab yang nak makan ubat. Oh, Yah nak makan ubat. Okey, boleh. Jadi doktor selalu. Tak payah jadi doktor pun. Makan ubat. Ya buat ubat jadi yang makan. Oh, buat ubat sendiri tu makan. Okey, bagus. Hebat. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi itulah dia. Ada pesanan apa-apa kah? Aina nak cakap apa? Kita lagi pengen jadi orang baik ke apa ke cakap? Mak, Assalamualaikum. Mak bagus, mak rajin kemas rumah. Ni jangan promote mak, jangan. Itulah. Bagi Mak tahu pesanan apa didikan mak ni? Asyik anak puji mak ni. Dia bagi tahu kat semua orang, kata kita kena jangan tinggal solat, semua kena mengaji macam tu. Bagi tahu pesanan kat semua orang. Tu ramai orang tengok Aina tu. Cepat cakap. Aina nak pesan apa? Aina cakap apa kat semua orang? Kena jadi orang yang baik ke apa ke, cepat cakap. Kita selalu jadi orang baik sebab nanti Allah sayang kita. Allah bagi pahala banyak untuk kita. Nanti dekat syurga kita tak payah semayang apa semua. Kita duduk kat syurga gembira apa ni? Bahagia. Okay, jom kita semua buat baik. Jom kita semua buat baik masuk syurga. Apa yang kita tak boleh buat? Jangan buat jahat. Jangan curi makanan. Jangan tinggal semayang. Jangan tak mengaji. Jangan tak dengar cakap ibu bapa. Masya Allah. Terbaiklah. Subhanallah. Okey, Yah ada nak cakap apa? Nak pesan apa? Okey. Kita sebagai anak kena buat apa? Kena makan. Betul, kena makan. Betul. Lagi? Kena mayang. Semayang. Lagi? Kena jangan kencing atau tilam. Ya, betul Insyirah. Pesanan yang terbaik. Oh, nak cakap juga. Tilam. Jangan kencing atau tilam.
Zubair pakai pampers lagi ke tak dah? Orang kimpel. Okey. Subhanallah. Zubair kecil kat mana bagi tahu? Makin tingkat tandas. Bijak. Okey. Tak akan pamper dah. Alhamdulillah, subhanallah. Tuan-puan, sekadar selingalan ni ya. Turun jumpa adik ni. Terima kasih. Dia abang. Okey. Terima kasih ya kepada semua. Masya-Allah. Jadi doakan misi kami berada di Kedah dalam beberapa hari. Esok pun balik sebab lusa anak-anak saya ada yang masuk sekolah. Dan kita akan jumpa beberapa lagi buah keluarga. Dan antara misi utama kita turun ke Kedah sebenarnya juga adalah untuk pergi ke ladang lembu. Untuk kita mendapat bekalan lembu untuk ladang umah kita di Selangor. Jadi insya-Allah kita dapat tahu ada pembekal besar di sini. Kedah ni ada pembekal besar. Kita mungkin akan ambil sebahagian besar jumlah lembu tu di Kedah, subhanallah, dengan YB Azam. Subhanallah. Jadi hasrat kami ni nak jumpa ramai pihak juga. Langsung turun nak jumpalah berapa untuk kita bekerjasama. Doakan juga untuk ladang umah kita dapat bekalan lembu yang mencukupi, bekalan lembu yang sehat untuk bekalan Aidul Fitri dan juga bekalan Aidul Adha. Dan sebenarnya itu adalah ikhtiar dan hajat kita sahabat Amal Care untuk memberikan sumber pendapatan kepada pekerja-pekerja kita nanti di ladang, kepada asnaf. Kemudian sebagai sumber apa yang sebelum ni kita beli daging. Kan kita beli daging, kita bagi kepada asnaf. Bukan sekadar bulan Ramadan je. Tak bulan Ramadan pun kita ada beli daging, beli ayam. Jadi bila kita ada sendiri, kita sendiri yang bina, kan? Jadi kos tu sangatlah rendah, cuma peringkat awal je susah. Jadi selepas ni insya-Allah menjadi bekalan daging untuk asnaf juga. Untuk seluruh Malaysia. Subhanallah. Terima kasih semua. Okey, sekali lagi. Buat best. Senyum. Good. Senyum. Okey. Macam ni lah sayang. Ada miau. Okey. Sekali lagi. Zubair. Senyum Zubair. Alah, buat good. Okey, subhanallah. Good daripada Zubair. Okey, subhanallah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga berjumpa lagi. Doakan misi kami berjaya dengan lancar. Amin. Subhanallah. Terima kasih juga kepada semua yang menyumbang. Teruskan sumbangan anda melalui sahabat Amal Care. InsyaAllah kami akan amanah menjalankan setiap sen sumbangan anda dalam pelbagai sektor. Kami ada tabung untuk pendidikan, bantu macam ni adik Haikal. Lepas tu tabung ekonomi untuk bantu mereka untuk berniaga ataupun cari kerja, buat servis dan sebagainya. Kemudian kita ada juga tabung tabung kesihatan. Kita bantu bila kita jumpa asnaf apa yang sakit, walaupun memerlukan belanja yang ribu-ribu tinggi, kita tetap akan beri semampu yang boleh, bukan setakat mampu, semampu yang boleh. Kita juga ada tabung dakwah yang mana kita aktif buat kerja dakwah di seluruh Malaysia, termasuklah Sabah Sarawak. Aktivis kita beratus-ratus untuk menyerahkan tugas. Jadi alhamdulillah dengan pelbagai tabung ni lah tuan-puan salurkan, kita akan pergi pelbagai bentuk kerja-kerja dakwah dan kerja amal. Subhanallah, alhamdulillah. Terima kasih semua. Didoakan semua sihat walafiat, bahagia, dimurahkan rezeki yang barakah. InsyaAllah kita mendapat barakah daripada setiap infak yang kita berikan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tutup ini.